Dua tokoh utama yang menyumbang kepada konsep hyperreality ini adalah Jean Baudrillard dan juga Eco Umberto. Dengan menggunakan perspektif semiotik dan pasca modernism, Jean Baudrillard telah menganalisis konsep simulasi ini. Jean Baudrillard adalah seorang ahli sosiologi Perancis, seorang ahli falsafah, ahli teori budaya, dan beliau adalah pengasas konsep hyperreality ini, iaitu realiti terlampau. Kajian dan penulisan beliau berkait rapat dengan pasca structuralism dan juga pasca modernism. Beliau telah menggunakan perspektif semiotik untuk menganalisis makna simbol-simbol dan juga tanda-tanda dalam masyarakat. Baudrillard berpandangan bahawa masyarakat pengguna ataupun konsumer pada masa kini wujud dalam satu rangkaian tanda-tanda dan simbol yang besar yang perlu dianalisis dengan cara penyahkodan ataupun decoded, kita panggil. Jadi hasil kerja Baudrillard ini adalah satu percubaan untuk menerangkan cara bagaimana kita hidup dan bagaimana kita nak memahami dunia kita. Jadi apa pandangan Baudrillard mengenai kehidupan budaya pasca moden? Kajian Baudrillard lebih menumpukan bagaimana media mempengaruhi persepsi kita terhadap realiti dan dunia kita. Beliau mendapati bahawa dalam masyarakat yang penuh dengan media pasca moden, kehidupan kita amat berhubung kait dengan sitcom televisyen, video muzik, permainan realiti maya. Jadi budaya pasca moden menurut Baudrillard ni, apabila masyarakat kita melihat apa yang dipaparkan di televisyen itu sebagai sesuatu yang lebih benar, real, berbanding dengan kehidupan sebenar. Namun apa yang dipaparkan hanyalah simulasi kepada yang realiti, yang mungkin nampak lebih benar dengan realiti yang ingin ditiru. Jadi aktor-aktor dalam TV realiti biasanya dikatakan kelihatan lebih hidup berbanding dengan watak kehidupan sebenar. So di sinilah dua konsep penting beliau, iaitu realiti terlampau dan juga konsep simulacra dibincangkan. Oleh itu beliau mengatakan bahawa pengalaman manusia itu sendiri adalah realiti yang disimulasi. Apa itu proses simulacra? Asasnya simulacra adalah proses menggantikan sesuatu yang realiti dengan perwakilan. Ia melibatkan proses simulasi keadaan realiti bagi menggantikan realiti sebenar. Dan sesuatu perkara atau benda itu akan dijadikan perwakilan bagi menggantikan perkara atau benda yang diwakilkan. Dan sesuatu perkara atau benda yang mewakilkan itu akan menjadi lebih penting atau signifikan berbanding perkara ataupun benda yang sebenar. Jadi pengumpulan koleksi simulasi yang dibuat secara besar-besaran ini telah mengakibatkan kewujudan keadaan apa yang dipanggil sebagai realiti terlampau, di mana apa yang kita tonton atau alami hanyalah realiti yang dicipta. Contohnya kita tengok rakaman cerita-cerita perang yang telah dieditnya, juga cerita-cerita rancangan realiti tentang kehidupan seseorang selebriti itu seolah-olah menggambarkan kehidupan sebenar mereka, tetapi penuh dengan suntingan, banyak yang disunting untuk menggambarkan apa yang pihak produksi itu ingin tunjukkan. Oleh itu, menurut Baudrillard, perbezaan ataupun batasan antara realiti dan yang disimulasi itu telah musnah. Jadi Baudrillard mengatakan bahawa kita ini semua sebenarnya tinggal dalam masyarakat yang dibina oleh simulacra, dan realiti terlampau ini, hyperreality ini adalah hasil daripada imej yang disimulasi. Baudrillard mengatakan bahawa Disneyland adalah satu model terbaik untuk memahami bagaimana konsep simulacra berlaku dalam dunia pasca moden. Disneyland dikatakan satu bentuk realiti terlampau kerana ia adalah satu bentuk penciptaan dunia yang penuh dengan fantasi dan imajinasi. Ia dikatakan bersifat pasca moden kerana tempat di mana ruang fizikal itu wujud dalam bentuk sebenar,
fizikalnya sebenar, tetapi pada masa sama juga menunjukkan dunia yang bersifat fantasi, ya, diwakili oleh perlambangan-perlambangan, tanda-tanda dan juga fiksyen, ya. Dan idea-idea manusia dan tempat ini diwakili oleh tanda-tanda tersebut tadi. Cuba kita lihat bagaimana realiti terlampau dan simulakra ini dipersembahkan di Disneyland, ya. Kalau kita tengok dari segi saiz, ya, Disneyland tu dibentuk seperti rumah saiz sebenar, ya. Dibina untuk menggambarkan realiti imajinasi, ya, menggambarkan realiti palsu, ya, untuk mencipta ilusi bagi meningkatkan keinginan manusia untuk membeli realiti yang dicipta itu. Jadi cara bagaimana, ya, Disneyland itu dibina dengan menggunakan sistem teknologi yang baik menyebabkan pelancong tu merasakan teknologi itu boleh mencipta sesuatu suasana yang lebih realiti berbanding realiti sebenar. Ini yang dipanggil sebagai keadaan semula jadi yang palsu, ya, fake nature, ya, untuk tujuan memuaskan imajinasi dan fantasi yang diinginkan dalam kehidupan sebenar. Satu lagi contoh, ya, hyperreality telah diberikan oleh Eco Umberto ini pada tahun 1986 yang memberikan contoh Gua Lascaux, ya, di selatan Perancis, ya, salah satu tapak warisan dunia yang mengandungi beberapa lukisan prasejarah, ya, yang dianggap antara yang tercantik di dunia, yang dikatakan berusia lebih 20,000 tahun, ya. Gua tersebut ditemui pada tahun 1940, ya, dan dibuka untuk umum. Namun kesan kedatangan pelancong mula muncul apabila kerosakan lukisan tersebut disebabkan oleh nafas pengunjung, ya. Kerajaan Perancis, ya, menutup sepenuhnya gua tersebut pada 1955 untuk memelihara tapak tersebut. Jadi demi untuk memenuhi, ya, minat pelancong ni, pihak berkuasa telah membina satu replika, ya, yang mewakili bahagian paling signifikan gua tersebut, yang terletak 200 meter dari gua yang asal, ya. Dan ini telah dibuka, ya, kepada tatapan pelancong pada 1983. Jadi pengunjung boleh melihat lukisan yang dikatakan menakjubkan ini, ya, daripada tempat replika yang baru itu. Dalam konteks ini, perbezaan, ya, antara realiti dan yang disimulasi menjadi semakin hilang. Adakah pelancongan pasca modernism ini telah mengambil sepenuhnya pelancongan moden? Masternan dalam tahun 2005 mengatakan bahawa perbezaan atau batasan, ya, antara pelancongan postmodernism dengan kehidupan seharian kita menjadi semakin mengecil. Begitu juga dengan sarjana seperti Mon, ya, pada tahun 1994 yang mengatakan bahawa pelancongan adalah segala-gala dan segala-gala adalah pelancongan, atau dalam bahasa Inggerisnya, tourism is everything and everything is tourism. Ada pula sarjana berpandangan bahawa pelancongan massa tidak semakin menghilang, malah percaya bahawa pelancongan massa itu wujud secara seiring dengan kemunculan bentuk dan jenis pelancongan yang baru. Bermaksud, ciri-ciri pelancongan moden dan pelancongan pasca moden boleh wujud secara bersama dalam aktiviti pelancongan.